baru jawab berkaitan. Saya cuma nak dapat penjelasan daripada Yang Mohd Menteri bercakap tentang telur tadi, telur import daripada India. Kalau boleh diberikan berapakah syarikat yang dibenarkan untuk membawa masuk telur dari India ini, dan apakah syarikat-syarikat tersebut, ya, untuk kita mendapatkan gambaran berapakah sebenarnya yang bawa masuk telur-telur dari India ini. Terima kasih. Dua-duanya kita akan menjawab sekali, ya. Memang sekarang ini kita meneruskan terutama dialog dengan mereka penternak ayam dan pengelola telur di peringkat sekarang ini negeri Selangor. Saya juga akan ke negeri-negeri yang lain, dan mereka memberi jaminan bahawa dengan perubahan yang berlaku suasana sekarang, mereka boleh berusaha mencukupkan keadaan itu. Dan pengelola-pengelola telur yang besar, penternak ayam yang besar kita telah temui. Misalnya hari itu Rantau Panjang mencelah dalam ucapan, saya tak ingat siapa, ada orang mengatakan bahawa tak ada pekerja ini ayam tak telur. Itu dia kurang faham sikitlah. Sebab kita pergi jumpa dengan satu penternak telur iaitu Selasih Sdn Bhd. Ini Bumi Putra. Dia mampu mengeluarkan 500,000 telur satu hari. Tetapi kerana kekurangan pekerja, dia terpaksa tutup satu loji, menyebabkan dia keluar hanya 300,000 sahaja. Dengan apa yang diambil langkah oleh kerajaan mulai bulan 1 hingga bulan 3, dipermudahkan untuk memasukkan pekerja. Maka dia daripada situ kita lihat bahawa dengan pertambahan pekerja di sektor-sektor ini, termasuklah peladang ayam tadi, maka kita lihat bahawa perkara ini akan pulih bulan ke bulan, hari ke hari, sampailah kepada bulan Jun yang akan datang. Dianggarkan kita berada di keadaan yang baik suasana pada waktu itu. Sri, Dawson mengeluarkan data mengatakan kos keluarkan telur itu 45 sen. Tapi harga kawalan sekarang kurang daripada itu, bermaksud rugi. 6 bulan ni siapa akan tanggung? Sama ada pengguna ataupun masih ada elemen subsidi. Mesti ada ketetapan. Kalau tidak, masih menunggu, akhirnya tak ada telur. Bekalan telur itu jadi satu isu. Terima kasih. Subsidi ini akan berlangsung sampai bulan Jun yang akan datang. Dan masa itulah baru dibuat kajian seterusnya. Ini bekas menteri nak tanya ni. Bukan menteri tak tahu. Ni macam... Nak bagi sekarang ni belah sana menteri dah, Perdana Menteri dah, semua ada. Yang bertanya ni lebih tahu daripada yang nak jawab ni. Jadi tadi jawab ni sekat ni. Telur ini diimport hanya sementara. Syarikat itu hanya sementara. Lepas kontrak ini habislah, iaitu kita nak mencukupkan telur tempatan. Jadi itu hanyalah sementara ketika runcing pada waktu itu. Dia tidak akan berterusan selama-lamanya. Ya Muhammad, saya setuju yang pekerja buruh merupakan antara faktor yang menyebabkan bekalan kurang. Walau demikian, faktor serangan penyakit yang telah menyerang industri ternakan ayam begitu ketara sekali beberapa bulan yang lalu. Dan salah satu faktor lagi adalah faktor kawalan harga yang berlangsung terlalu lama. Kita jangkakan kawalan harga pada kerajaan yang lalu akan berakhir sebelum penghujung tahun yang lalu. Tetapi selepas peralihan kerajaan daripada November hingga sekarang dah berlanjutan hampir 4 bulan. Kalau ternakan ayam itu dah satu musim setengah. It is almost dua pusingan ternakan ayam, dan kawalan harga begitu lama yang menyebabkan penternak tertekan dengan kenaikan kos dan subsidi yang tidak nampak ketara perbezaannya dari segi kenaikan kos dan subsidi yang kita bagi. Itu merupakan antara faktor, dan saya prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh MAFI, dan faktor buruh, faktor penyakit dan kawalan harga antara perkara yang perlu dilihat oleh kementerian di masa hadapan ini untuk memastikan bekalan ternakan ayam dan telur tidak berkurangan. Yang Muhammad Speaker, sebenarnya bekalan industri telur dan ayam ini merupakan satu industri yang matang, yang kita tidak bergantung pada import selama ini. Cuma ada sedikit gangguan, sebab itu kita adakan sedikit kawalan harga
dan juga pengimportan masuk daripada luar. Tetapi itu merupakan langkah-langkah sementara yang perlu dikaji oleh kementerian berdasarkan kepada keadaan-keadaan semasa dan perkara baru yang Itu pandangan dan carangan Menteri. Jadi saya yakin yang MAFI akan mengolah dasar baru, pendekatan baru untuk memastikan industri ini akan tetap stabil dan bekalan yang stabil di masa akan datang. Terima kasih. Saya bersetuju semua dengan pandangan bekas menteri ini. Sebab itulah yang kita usahakan. Kita juga tidak boleh buat satu perkara yang tergesa-gesa. Kita berdialog, kita tahu kehendak pengguna, penternak, supaya pengguna merasa tidak beban, penternak tidak rasa rugi. Kerajaan tugasnya itulah menjaga semua rakyat. Jadi itu apa pandangan diberi oleh Beluran tadi, saya terima dengan dada terbuka. Lepas itu bila kita soal penyakit dan sebagainya, kenapa telur itu yang kita import? Karena tempat yang kita import sementara itu, karena mereka juga mengekspor telur itu ke Qatar semasa World Cup. Artinya semua melepasi dari segi kesihatan dan sebagainya. Maka itu saya kata itu hanyalah langkah sementara. Hal telur dan ayam ini kita boleh independen. Dia jadi masalah ini bukan kepada Malaysia. Sekarang yang menghadapi masalah besar masalah telur ialah Amerika Syarikat. Kenapa? Kawasan ternakan ayam banyak dilanda banjir di negara mereka dan juga di New Zealand. Artinya kita bukan sikap pak pandai, bukan nak aku je mati, nak orang lain pun mati juga. Tapi bagi kita selesaikan mengikut acuan negara kita. Begitu juga hal masalah daging. Kita tahu kita mengimport daging lebih daripada 80%. Sebab itulah sekarang kita bersama dengan Agrobank berusaha supaya melahirkan penternak-penternak besar dan juga penternak kecil. Sebenarnya ternak secara feedlot ini amat penting untuk diperbanyakkan. Dan semalam saya dapat melawat satu usahawan bumiputera kita yang terlibat membelah kerbau dan hasil susunya dibuat cheese. Dan mereka telah membuka ladang kerbau, ternak kerbau yang begitu agak besar di Raub Pahang. Dan kerja-kerja ini amat penting dan saya minta pihak Agrobank dan sebagainya membantu lagi supaya mereka dapat memperbanyakkan ternakan mereka. Satu tenusu dan juga daging kerana kita importnya terlalu tinggi hal daging dan kambing ini daripada luar negara. Usaha dan galakan perlu diteruskan. Soal harga sayur yang kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, dan kita lihat di sini farma diarahkan memerhati tempat-tempat yang sayur naik dengan begitu mendadak, misalnya pihak farma dapat membantu dan berusaha untuk mengurangkan tekanan daripada kenaikan harga itu. Sila Hulu Terengganu. Hulu Terengganu. Terima kasih Menteri, terima kasih Ketua. Apa yang disebut tadi berkaitan dengan lembu pedaging dan lembu tenusu. Adakah Menteri sedar bahawa masalah yang dihadapi oleh peternak-peternak sekarang ialah bukan masalah daging ataupun susu, masalah makanan haiwan ini yang meningkat daripada hari sehari. Apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Kerana bila makanan meningkat menyebabkan kos untuk nak menternak itu juga meningkat. Apa perancangan kerajaan? Terima kasih. Ini sama juga dengan ayam tadi. Kenapa harga ayam begitu meningkat? Karena soya dan jagung. Dan makanan lembu pun diantaranya juga termasuk soya dan jagung. Dan juga tumbuhan rumput jenis Napier itu perlu diperbanyakkan, dan teknologi-teknologi yang lain daripada kelapa sawit, batang kelapa sawit dan bagai lagi yang sedang dibuat kajian oleh Mardi dan sebagainya sedang dipertingkatkan supaya kita tidak bergantung selama-lamanya kepada soya dan jagung. Kalau dapat direndahkan nilai makanan itu, iaitu harganya, maka kita dapat menggalakkan lagi orang ramai terlibat dalam ternakan lembu dan kambing ini. Ya, Mumtaz ke mana ya? Tumpat. Ha, ya. Tumpah. Ya, ya.
Okey. Terima kasih kepada Tuan Ketua dan kepada Yang Amat Menteri. Saya taklah meminta kepada Yang Berhormat untuk terangkan semua tindakan-tindakan, tetapi saya perlu tahu apakah pelan induk keterjaminan makanan itu yang dibuat oleh pihak kementerian, kerana kita kira kalau kita berdasarkan kepada jaminan daripada pihak swasta sahaja untuk keterjaminan makanan, kita tak ada apa-apa benda yang kita boleh pegang. Jadi adakah pihak kerajaan akan memperkenalkan mana-mana undang-undang untuk mengawal ataupun memastikan pihak swasta ini memberikan jaminan keberadaan bekalan? Kerana kalau dulu, kalau kampung-kampung kita ada baluh padi untuk simpan padi, sekarang ni semua orang tak ada baluh padi. Jadi bila tak ada jaminan daripada pihak kerajaan secara spesifik, kita bimbang kita akan berhadapan dengan krisis ini. Dan kalau boleh kita nak tahu juga apakah perancangan pihak kerajaan, adakah kerajaan akan memperkenalkan polisi untuk tidak mengimport mana-mana bekalan termasuk telur ke luar negara selagi bekalan dalam negeri belum mencukupi. Terima kasih. Lawyer boleh dia tanya undang-undang lah. Bagi kita pertimbangkan semua segi. Kenapa dia ekspor telur? Sebab dia tahu di Malaysia, dalam negeri ini subsidi, dan di luar mereka boleh untung. Di antaranya pelabur daripada luar yang membuka pusat-pusat ternak terutama di sebelah selatan dan sebagainya, maka telur itu dibawa ke luar negeri. Tapi kita sentiasa menilai dari masa ke semasa. Yang penting anak tempatan perlu disusukan terlebih dahulu. Di konsep ini memang kita pegang betul-betul. Membangunkan rantaian outlet pemasaran farma ini kita sedang pertingkatkan supaya kalau boleh tempat-tempat yang sibuk, yang walaupun bandar tapi penduduknya kebanyakannya B40. Kita nampak saja dalam bandar bukan semua orang senang, yang banyakkan duduk di rumah flat dan sebagainya. Kita minta farma kerapkan membuka pasar di tempat-tempat itu, terutama untuk menjual perkara-perkara penting, asas-asas makanan kepada rakyat. Sebab itu kekerapan itu perlu. Dan kita juga sekarang ini menggalakkan juga order secara online yang kita akan lebarkan pengaruh ini. Dan subsidi kepada penternak, dan ini akan diteruskan dari masa ke semasa mengikut kemampuan kerajaan. Yang paling pentingnya apa yang dibuat oleh pemerintah sebelum ini, subsidi itu akan diteruskan, dan kalau ada kewangan yang lebih baik kita akan tambahkan dari masa ke semasa. Arau mencadangkan supaya pusat benih dibuat di Arau, dan kita boleh berbincang dan boleh bersetuju jikalau ianya boleh membawa manfaat terutama sekali kepada penanam-penanam padi di Arau. Kita tahu Arau ini semuanya, bukan semua, kawasannya itulah kawasan padi, dan pengundinya saya yakin 70-80% yang adalah penanam padi. Kementerian tidak ada halangan sekiranya terdapat agensi ataupun syarikat khususnya di kawasan utara, khususnya di Arau, yang memenuhi syarat untuk menjadi pengeluar benih padi sah dan dijadikan pembekal atau pusat benih padi sah seperti yang dicadangkan. Perkara ini juga tertakluk kepada keperluan dan dasar semasa kementerian. Ya, Mohd Menteri, Sik boleh sikit jalan tanya? Macam padi, ada saya bangkit pasal padi juga. Sik, ada benda? Ada benang padi rumah. Baik, Mohd Menteri. Berkaitan dengan industri padi, ketika Yang Berhormat beluran menjadi Menteri Pertanian, kita menggerakkan usaha awal penanaman padi 5 kali 2 tahun. Yang kita lihat potensi besar untuk menambahkan SSL padi kita daripada 70 mungkin boleh naik sampai 80. Jadi isu yang bangkitnya ialah dari segi bajet tambahan yang perlu kerajaan lihat, khususnya dari segi penambahan subsidi benih, subsidi harga padi dan sebagainya. Jadi adakah kementerian melihat ini antara projek besar yang perlu diletakkan dalam bajet kita 2023 ini, termasuk jugalah dari segi isu penanaman padi secara 5 kali ini ialah dari segi varieti padi itu sendiri.
Pernah kita mula gerakkan dulu untuk kita tubuhkan Rice Center of Excellence dengan izin pusat pendidikan benih-benih padi ni, termasuklah yang telah diusahakan yang Berhormat Menteri pun dimaklum. Kita sedang usaha sebelum ini benih padi yang dibuat oleh negara jiran termasuk Indonesia, padi yang sangat baik di sana yang boleh kita lihat, Mardi melihat sendiri sebagai rakan kongsi untuk kita kata benih-benih ni biar banyak untuk dibuat pilihan oleh petani kita. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Pasal salah. Menteri nak jawab dulu kan, ambil soalan dulu. Apa ambil dua-dua? Okey, terima kasih Menteri yang dipertua. Untuk pasal salah tentang benih padi sah tadi, kita ada di sana ada Fekra Seberang Perak yang mempunyai keupayaan juga untuk menghasilkan benih padi sah ini. Minta Menteri, kita mohonlah untuk ditingkatkan kapasiti kota untuk pengeluaran benih padi sah. Yang keduanya, di Sungai Mani kawasan padinya sangat subur, tetapi sistem pengairan yang tidak sesuai, di mana aras air lebih rendah daripada bendang. Dan sekarang ini petani sudah mula mengalihkan padi kepada kelapa sawit. Tanah itu sebenarnya hanya untuk padi sahaja, tak boleh dipindahkan. Minta ke Menteri untuk kita mohonlah peruntukan. Sebenarnya dah ada projek itu, tetapi tak siap lagi. Jadi ada kontraktor yang telah diterminate dan kita minta disiapkan segera, kerana kalau tidak petani akan bertukar daripada padi kepada sawit. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Tentang subsidi padi ini, untuk pengetahuan ahli parlimen sekalian, Malaysia di antara yang tertinggi memberi subsidi, 60% baru dapat hasil 40%. Indonesia hanya 1%. Hanya racun saja. Tapi mereka berjaya menghasilkan sehingga di Indonesia penduduknya lebih kurang 280 juta, mereka SSL, cukup pengeluaran padi mereka. Dan saya sendiri akan ke Indonesia melihat sendiri bagaimana padi yang dibuat dalam masa 65 hari. Sebab itu para petani akan datang, dia tak boleh lagi berbahasa, kamu kerja apa? Aku tak ada kerja, aku hanya buat bendang. Akan datang, buat bendang itu adalah satu pekerjaan. Karena dalam masa 65 hari, padi itu nak daripada tanam sampai masak, tak boleh buat kerja lain. Sentiasa kena berada menguruskan soal padi dan bendang itu. Ini yang kita cuba ke arah SSL pada masa akan datang, membawa benih-benih padi dan percubaan-percubaan yang baru di Malaysia. Tentang Seberang Perak, saya sebenarnya daripada awal lagi bila saya jadi menteri ini, saya nak melawat ialah Seberang Perak. Karena saya memang mendengar percubaan-percubaan baru yang dibuat di sana, hal padi dan sebagainya. Saya tertarik dan saya akan pergi sana. Masa di sana nanti, jangan lupa bila saya pergi kena datang, kita bincang dengan lebih luas di situ. Silakan. Sebab, Kuala Terengganu. ya, tapi kerana sekarang ni musim parlimen ini, kita lihatlah jadual yang sesuai, kita akan pergi ke Seberang Perak itu untuk melihat sendiri dan bagaimana memberi galakan percubaan-percubaan tanaman padi di sana ke arah moden yang dibuat di sana itu memang perlu beri sokongan oleh pihak kementerian. Pun mencelah. Krian pun kena pergi Kuala lah. Terengganu. Ya, ya. Kuala Terengganu mana ada bendang. Okey, sila. Terima kasih Datuk Seri. Dalam kita melihat kepada varieti padi yang diimport, saya suka menyebut bahawa di dalam negara kita dulu pun kita sentiasa ada R&D berhubung dengan termasuk varieti padi AS21 yang saya difahamkan telah diperkenalkan dan telah mendapat sambutan yang baik. Cuma saya dimaklumkan bahawa kuota benih padi sah untuk telah capai maksimum. Saya harap untuk varieti padi yang ciptaan kita yang terbukti menghasilkan hasil yang lebih baik diberi kuota yang lebih besarlah. Terima kasih. Itu cadangan yang baik. Kita Tanjung ambil Karang. perhatian hal cadangan itu. Tanjung Karang mohon mencelah sikit. YB Menteri. Ni bendang. Tanjung Karang. Tanjung Karang juga ada bendang, ada sawah padi. Kalau dibandingkan antara Tanjung Karang dengan Skincan
memberikan penghasilan padi yang agak bagus dan besar. Tanjung Karang menghadapi masalah. Ada yang menghasilkan sampai 3 tan, 2 tan, terutama sekali di sawah sempadan. Jadi ini adalah masalah besar kepada petani-petani di Tanjung Karang. Jadi seperti yang disebut tadi, banyak juga petani kerana kerugian menanam padi, mereka beralih kepada tanaman lain seperti menanam ubi, dan banyak juga yang membina homestay di tapak tanah padi itu sendiri. So ini adalah masalah yang berlaku. Jadi mungkin kesuburan tanah, masalah pengairan, dari segi racun-racun perosak. So satu pendekatan yang lebih holistik perlu dilakukan untuk mengekalkan sawah padi di Tanjung Karang itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Inilah yang sedang diusahakan, termasuklah kita perlahan-lahan sedang bergerak ke arah baja organik. Sudah datang berbagai-bagai saranan sekarang ini tentang penggunaan baja organik yang boleh menyelamatkan komposisi tanah itu. Dan tanah yang telah lama dan tua ini perlu dipulihkan dengan berbagai cara kajian saintifik dibuat sentiasa. Sebab itulah kita lihat bagaimana di Sekinchan penghasilannya begitu tinggi. Bukan Tanjung Karang saja. Mada dan Kada masih jauh di sudut penghasilan tan per hektar dibandingkan dengan di Sekinchan. Kalau semua bertahap seperti Sekinchan, kita SSL. Boleh cukup semuanya. Datuk. Ini tiga ni. Pemerintahan kerajaan yang kementerian lalu, kita perkenalkan konsep sawah, smart sawah berskala besar, smart SPB. Dan telah beberapa musim dibuat dengan penglibatan pihak industri, pihak swasta. Dan dia menampakkan penghasilan yang agak ketara lebih baik di Sekinchan, di kawasan Selangor, di Kedah, di Mada, nampak peningkatan. Adakah konsep itu, pendekatan itu akan dilebarkan oleh kerajaan yang ada pada ketika ini? Wajib diteruskan. Saya dah jawab pagi tadi dalam soalan hal ini. Dan kita nak memperbanyakkan. Sekarang baru 11,000 orang terlibat. Kita mau sampai ke peringkat lebih ramai, dan ini memang terbukti yang terlibat dalam program ini penghasilannya meningkat sampai kepada 6 tan kepada 1 hektar. Ini satu kejayaan. Sebarang usaha yang telah bermula dan dianya baik, kita akan teruskan. Jangan bimbang, saya kata tadi. Hal Kementerian Keterjaminan Makanan, dia tak kira orang menor ke orang pah, orang manah di AP ke MCA ke, bila lapar dia kena makan. Tak boleh lah bila lapar dia menyanyi, dia akan kenyang. No. Sebab itulah konsep kita dalam hal permakanan ni, keterjaminan makanan kita kena bergerak sama serentak. Arau, tadi dah saya sebut benda. Ya, terima kasih. Yang Menteri. Ini di antara menteri yang bagus, friendly lah, melayan. Masalah rakyat. Bagus. Walaupun banyak benda saya nak cakap, di pangkat awalnya saya cakap cara lain, tapi cara yang Muhammad jawab ni sebenarnya memuaskan hati kami. Teruskan cara begini. Saya ingat pihak-pihak lain juga jawab macam tu. Sekejap lagi Menteri Ekonomi kalau jawab lain, tunggulah. Okey, Yang Muhammad. Sekarang ni, Yang Muhammad, kalau orang wanita katalah dia umur 50, dia mungkin dah tak dapat melahirkan anak lagi kan, bukan contoh. Dan demikian juga kes-kes yang lain, bila dia terlampau lama, kita kena pulihkan. Cara pemulihan yang telah dicadangkan oleh MADA, oleh pegawai MADA ialah dengan merehatkan tanah. Sebab tanah sekarang ni banyak di kawasan MADA, tanah ni padi elok. Tapi mesin kecil pun tenggelam, mesin besar pun tenggelam. Jadi mereka mencadangkan supaya tanah ni diberi keratan 2 tahun. Jadi umur ni terlampau lama, saya ingat dah 50 tahun lebih. Tanah mula dulu buat 1 kali setahun. Sebab tu sekarang ni 2 kali. Sekarang ni 5 kali 2 tahun. Yang Muhammad dia terlampau teruk dan pelbagai baja yang telah digunakan menyebabkan tanah itu telah menjadi lemah. Dan sekarang ni kita jadi macam rumah mampu milik, kan jadi mampu tengok ya. Jadi demikian juga padi ini, hanya padi cantik, mampu tengok sebab tak dapat ambil. Banyak tempat yang terjadi macam ni dan MADA telah mencadangkan supaya tanah ni direhatkan 2 tahun dan petani tidak perlu dibayar. Cuma dibagi subsidi yang dibagi pada mereka itu dibagi pada mereka balik dan mereka boleh melihat bagaimana tanah itu direhat selama 2 tahun.
Yang tadi Yang Mohamad jawab pasal pusat benih di Arau, terima kasih Yang Mohamad. Tapi lepas ni Yang Mohamad kena buat lah, jangan saya akan membuat cadangan-cadangan yang hebat. Pada bunta ada padi. Padang Serai Menteri. Okey, silakan Pada Bunta. Bunta dulu ya. Pada bunta dulu. Terima kasih Tuan Bertua, terima kasih YB Menteri, lama tak jumpa. Tadi YB Menteri nak jawab secara umum bimbang isu sawah padi di Krian atau Pada Bunta, Bagan Serai tak sempat dijawab. Jadi persoalannya, adakah kerajaan berusaha untuk membantu pesawat-pesawat padi yang mengalami kerugian akibat daripada penyakit, akibat daripada musim hujan, tanah jerlus dan sebagainya. Sedangkan mereka di antara penyumbang, sebahagian penyumbang sekuriti makanan negara. Jadi bila berlaku permasalahan tersebut menyebabkan mereka mengalami kerugian. Untuk makluman YB, mungkin Bu Menteri ada maklumat hasil padi kali ini di Krian menurun daripada tinggal 3.8 tan metrik saja berbanding dengan 2021 4.8 tan metrik. Jadi apakah usaha kerajaan untuk membantu para petani yang mengalami kerugian? Itu saja soalan saya. Menteri, setuju. Padang Serai. Setuju. Boleh, Yang Mohamad Menteri. Tadi dalam jawapan pagi tadi dan apa yang disebutkan beluran tentang Smart Sawah SBB. Saya terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang mahu meneruskan projek ini. Untuk makluman, untuk mungkin Menteri mungkin tahu ataupun sedar, ada pihak-pihak NGO yang membuat kempen supaya tidak menerima projek Smart SBB ini. Sebab saya Esko Kedah Pertanian, saya sangat faham isu ini. Dan kalau NGO tu kita faham, tapi ada pihak pemimpin di sebelah sana ketika kerajaan yang lalu menghasut ataupun memberikan maklumat yang salah tentang smart sawah skala besar ni. Terima kasih Yang Mohamad Menteri. Setuju Menteri, setuju. Siapa yang menghasut itu tolong beritahu kat saya. Okey. Setuju satu lagi. Menteri. Terima kasih Menteri. Pokok senang hak lepas Di Utaria. kawasan setuju ada kawasan penanaman padi yang agak luas di sekitar Kampung Darak, Kampung Wakak Cagak di Batu Lakik. Tetapi kawasan ini telah lama ada yang sudah tidak ditanami dengan padi disebabkan masalah pengairan. Jadi saya minta supaya Menteri ambil perhatian sikit tentang apa yang berlaku ni. Yang kedua, saya nak tahu perkembangan Ketara 2 dan apakah bantuan yang diberikan kepada penanam padi yang padinya rosak disebabkan oleh banjir. Sekian, Menteri. Terima kasih. Yang Mohamad Menteri, satu lagi. Saya Menteri jawab dulu. Banyak sangat ni. Tangga batu boleh. Tak ada nak jawab lah. Ikan, sayur apa semua tak ada lah. Semua pandangan-pandangan yang diberi itu memang kita ambil perhatian. Sebab saya kata ini masalah bersama. Saya kata tadi dalam isu ini kita tidaklah cakap soal politik dan sebagainya, keterjemahan makanan. Kita di Terengganu misalnya, di antara kawasan di Malaysia yang hasil padinya tinggi ialah di Besut. Karena ada cara pengairannya cukup dan sebagainya, Besut menghasilkan padi yang agak tinggi. Soal kerugian yang tengah banjir, secara umumnya kita dah beri baru ini, semua penanam padi, tak kira kawasan Mada, Kada atau di luar kawasan, bantuan sebanyak RM250. Kalau ada kerosakan-kerosakan yang lain, partikular itu sila membuat aduan secara kepada kementerian dan kita akan melihat case by case. Ini yang kita melihat untuk memulihkan keadaan para petani kita. Ini daripada Kuala Kedah. Kuala Kedah. Yang Mohamad Menteri pergi sampai 2 kali. Soalan untuk Mentua, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi mengawal kos kenaikan harga baja dan racun, dan bagaimana pihak kementerian memastikan bahawa baja dan racun tidak terputus? Sekian, terima kasih. Kenaikan harga baja dan racun ini berpunca di antaranya juga unsur daripada luar. Terutama sekali bila berlaku perang Rusia-Ukraine, urea datang daripada sana, maka dia berlakulah kenaikan itu dan pihak kerajaan termasuk Nafas sedang untuk musim yang akan datang sedang berusaha keras bagaimana tak nak minimalkan harga baja itu. Jadi saya dah kehabisan masa, banyak yang lain lagi.
Satu lagi, akan sikit jawab. sikit lagi. Perikanan langsung tak ada sentuh nelayan. Ha? Perikanan di bawah Alah. menteri juga kan? Yang kacau dekat 14 orang. Tak apalah, ni yang last. Kalau saya straight tadi boleh habis ke semua. Tak. Kacau tanda sayang. Bukan. Yang lain itu kita akan jawab secara bertulis. Takut kepada YB lupa. 45 orang ini. Sikit. Nak tahu status penggunaan bubu naga yang digunakan oleh sebahagian nelayan. Bubu naga. Sejenis pukat namanya bubu naga. YB tahu ke? Tahu. Jadi apa statusnya? Sebab bila kita benarkan, kerajaan benarkan, tak diharamkan, tak diambil tindakan, mengancam ekosistem pertama dan juga menyebabkan nelayan-nelayan yang lain terancam sumber pendapatannya. Sebab bila digunakan bubu naga menyebabkan semua benih ikan apa semua habis. Kesian kat nelayan pesisir pantai. Okey, Menteri yang ni last Boleh tangkap batu sikit. Bubu naga ke? Bukan hanya bubu naga atau pukat tuna yang masuk, bukan di kawasannya, semua itu kita ambil tindakan. Selalunya kita tahu pihak Marine, pihak penguatkuasa ini selalu bermasalah dengan mereka yang terlibat dalam penangkapan ikan ini. Lepas itu kita sebagai kerajaan macam orang tengah mencari penyelesaian yang terbaik. Begitu juga kita kata kurangnya udang geragau di Pantai Melaka sekarang ini. Sebab itu kita mencari jalan bagaimana nak mengekalkan udang geragau itu. Di antaranya kita akan wartakan bersama kerajaan negeri 3 pulau untuk pembiakan ikan dan benih-benih ikan yang lain seperti yang kita buat di Pulau Payak. Jadi soal penguatkuasaan ini akan berlaku kadang-kadang adalah kelalaian di satu tempat dan sebagainya. Tapi umumnya kita kena menjaga betul-betul soal ekosistem di laut ini. Itu amat penting. Hilang ekosistem itu, maka kita akan kehilangan pada masa akan datang ratusan juta atau berbilion ringgit hasil tangkapan ikan. Takat ini dulu, semua pertanyaan lain dijawab secara baik. Terima kasih Menteri. Takat ini dulu kerana dah lebih 40 minit. Terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Kementerian Ekonomi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Yang di-Pertua dan ahli-ahli Parlimen. Seramai 23 ahli Parlimen telah berbahas dalam perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa dan perancangan Kementerian Ekonomi dan menyentuh 40 perkara. Ada yang berbahas kuat tetapi tidak ada dalam Dewan pada hari ini, termasuklah Larut, Paguh, Macang dan saya boleh rumuskan 40 perkara tadi dirangkumkan kepada beberapa perkara pokok ekonomi negara, iaitu pertama, pertumbuhan dan struktur ekonomi negara dalam mendepani cabaran mutakhir ekonomi global. Yang kedua, soal pendapatan dan kos sara hidup rakyat. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang menyeluruh di semua negeri untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Dan yang keempat, hala tuju perancangan ekonomi negara dalam cabaran ekonomi global. Saya menyuruh supaya kita gunakan peluang pada hari ini di kedua-dua belah pihak untuk mencari titik pertemuan untuk membaiki keadaan ekonomi rakyat. Tuan Yang Ketua, perkara yang pertama, saya ingin menyentuh mengenai kedudukan ekonomi negara dan kewangan Kerajaan Persekutuan. Saya berterima kasih kepada Titiwangsa dan Kuala Selangor yang membantu menegaskan lagi kedudukan ekonomi negara dan juga kewangan kerajaan supaya kita tidak terbawa-bawa dengan kecenderungan menang sorak kampung tergadai, kerana saya lihat ada kecenderungan yang ingin merayakan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tanpa melihat perspektif keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi 2022 diukur dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan baik pada kadar 8.7% berbanding tahun sebelumnya dan juga berbanding pertumbuhan 3.1% tahun sebelum itu. Kita semua wajar bersyukur kerana ada beberapa perkara yang kita boleh belajar dari pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2022 ini. Pertama,
kita ada ekonomi yang didukung oleh industri yang pelbagai. Oleh itu, ekonomi kita berupaya mempertahankan daya saing walaupun dalam suasana global dan domestik yang mencabar. Kedua, tenaga kerja kita mempunyai potensi yang besar walaupun kita ada pelbagai pandangan mengenai mutu tenaga kerja kita, tetapi pertumbuhan tahun 2022 itu menunjukkan bahawa tenaga kerja kita mempunyai potensi yang besar untuk beralih dan melakukan adaptasi yang diperlukan mengikut keadaan ekonomi semasa. Dan yang ketiga, perkhidmatan awam kita berupaya bertindak balas kepada perubahan ekonomi dalam merancang dan membina kerangka ekonomi negara walaupun suasananya berubah-ubah dari satu tahun ke satu tahun. Sebab itu, saya menyeru ahli-ahli Dewan sama-sama kita mengucapkan tahniah sebenarnya kepada rakyat Malaysia yang menjadi enjin kepada pertumbuhan ekonomi negara selama ini, walaupun secara politiknya negara kita melalui tempoh 5 tahun yang penuh dengan drama politik. Yang berdaya tahan adalah rakyat dan industri kita, walaupun ahli-ahli politik seperti kita semua banyak menghabiskan masa lebih mengenai politik dan kurang mengenai ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan yang saya hormati, kekuatan ini, daya tahan ekonomi negara yang dibina atas kepelbagaian industri dan ketangkasan tenaga kerja, ini adalah sangat diperlukan untuk kita mengharungi cabaran-cabaran ekonomi 2023 dan tahun-tahun yang akan datang. Sebabnya ialah, walaupun pertumbuhan ekonomi tahunan itu meningkat 8.7%, tetapi pertumbuhan ekonomi negara bila dilihat dari satu suku ke satu suku telah menyaksikan pertumbuhan yang semakin perlahan sejak 5 suku berturut-turut. Bermula daripada suku keempat 2021, pertumbuhan suku 4.6%, kemudian perlahan suku pertama 2022 kepada 3.8%, suku kedua 2022 perlahan lagi 3.5%, suku ketiga 2022 turun pertumbuhan itu kepada 1.9%, dan sebenarnya dalam suku keempat 2022 telah menguncup sebanyak 2.6%. Tuan Yang di-Pertua, ahli Dewan, perkara ini sebenarnya tidak pernah berlaku sejak tahun 2015 ataupun sebelum-sebelum itu. Kalau kita semak data di Jabatan Perangkaan, data yang ada untuk awam itu setakat 2015 ke atas sahaja, dan bila dilihat kepada data-data itu, perkara itu tidak pernah berlaku. Maksudnya penurunan pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku itu secara berturut-turut selama 5 suku tidak pernah berlaku. Sebab itu, kita perlu mengambil kira prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang diunjurkan semakin perlahan dalam tahun 2023. Ya, Putrajaya. Berkaitan dengan tadi kata tak pernah berlaku, bolehkah kita bersetuju bahawa itu merupakan satu tempoh yang amat sukar bagi negara dan seluruh dunia dalam konteks COVID-19? Ya, apabila berlaku COVID-19 ini, ianya membawa satu keadaan yang amat sukar, dan kita dapat lihat walaupun dalam keadaan sukar itu ekonomi masih lagi dapat berkembang. Apa yang paling penting adalah moving forward untuk kita sama-sama lonjakkannya ke tahap yang lebih baik, kerana base kita itu dah sampai tahap yang paling rendah. Now kita perlu gerakkan ke depan. Jadi way forward Yang Berhormat Pandan, apakah perancangan untuk kita pastikan supaya lonjakan yang lebih hebat dapat dilaksanakan, memandangkan perkara itu, base itu, walaupun kita ekonomi itu perlahan tetapi ianya tidak menjatuh dengan begitu menjunam sekali. Terima kasih. Masa Putrajaya. Putrajaya bagi alasan COVID, tapi Putrajaya lupa di kemuncak COVID sebenarnya perkara itu pun tak berlaku. Maksudnya dalam tahun 2021 apabila kita melalui kemuncak COVID, sebenarnya ekonomi kita tidak mereda pertumbuhannya selama lebih daripada 3 suku. Suku pertama turun, suku kedua turun, suku ketiga itu dah naik.
Jadi sebab itu saya kata ia tidak pernah berlaku, dan dalam keadaan kita menghadapi suasana yang lebih mencabar 2023, perkara inilah yang perlu difahami oleh ahli-ahli dewan di kedua-dua belah pihak. Saya ada masa yang agak singkat selepas ini Bacok, biar saya habiskan sedikit, kemudian saya beri peluang kepada Bacok. Tapi saya dengan 22 minit ni banyak lagi yang perlu dijawab. Tapi selepas ini Bacok, selepas ini. Bacok Menteri tak bagi, sebentar lagi. Keadaan ekonomi makro ini diburukkan lagi oleh kedudukan kewangan kerajaan persekutuan yang semua kita telah ketahui kedudukannya. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, bagi tahun 2022, hutang negara mencecah 1.2 trilion. Dan jika diambil kira liability kerajaan melalui jaminan dan sebagainya, hutang negara telah pun melepasi 1.5 trilion. RMK 12 yang berakhir tahun 2025 meletakkan sasaran defisit bajet negara pada 3.5% dari KDNK. Dan bagi tahun 2022, defisit itu adalah 5.6%. Bagi mereka yang memahami pengurusan kewangan negara, untuk menurunkan defisit daripada 5.6% tahun 2022 kepada 3.5% di akhir 2025, itu bermakna ruang fiskal yang ada kepada kerajaan sekarang ini adalah cukup sempit. Jika kita tidak tegas mengenai disiplin fiskal ini dan terus berhutang seperti pentadbiran sebelum ini, kita akan terperangkap dengan membayar faedah hutang negara sebanyak 2 kali. Pertama, untuk membiayai belanja pembangunan melalui defisit, kerana belanja pembangunan kita sekarang ini ialah dibiayai melalui hutang. Selepas itu, kita kena bayar lagi faedah ke atas hutang yang kita ambil untuk membayar hutang yang pertama tadi. Jadi, Tuan Yang Dipertua, sementara saya menghargai kebimbangan ahli-ahli dewan di kedua-dua belah pihak mengenai kedudukan ekonomi dan kewangan negara, saya juga berharap terutamanya di sebelah sana supaya kita muhasabah, supaya kita tidak lantang bersuara di dalam dewan untuk menjadi paparan di TikTok, tetapi kita buat-buat lupa kita jugalah yang meninggalkan masalah ini kepada kerajaan sedia ada untuk ditangani dengan semua kekangan dan cabaran yang ada. Bacok nak tanya soalan, Bacok. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi apabila Putrajaya membangkitkan tentang GDP 2021 dan Yang Berhormat Menteri membandingkan dengan perbandingan suku ke suku, suka saya menarik perhatian bahawa tahun 2021 itu pembandingan base year tahun sebelumnya agak terjejas ataupun distorted akibat pada COVID. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri setuju bahawa kita sepatutnya melihat kepada pertumbuhan sebelum pandemik. Jadi kita perlu kembalikan ekonomi negara pasca pandemik ini kepada tempoh ataupun perbandingan sebelum pandemik ini berlaku. Yang keduanya sedikit lagi. Satu-satu saja sebab 19 minit dah. Satu saja Bacok. Saya jawab yang itu 19 minit. Saya ada banyak yang nak jawab untuk berlaku adil kepada ahli-ahli dewan yang lain. Sikit yang tentang hutang. Saya jawab yang itu dan kemudian kalau bagi peluang kepada yang lain. Satu ayat saja bahawa kita perlu meletakkan membazirkan masa dalam keadaan saya ada 18 minit. Isu hutang ini dengan dividen Petronas sepatutnya kita meletakkan. Saya mencadangkan bahawa kita letak cap yang sama supaya jangan sampai kita meminjam lebih daripada dividen yang kita peroleh daripada Petronas. Sebab secara tidak langsungnya segala dividen yang kita dapat daripada Petronas itu boleh seumpamanya seperti dihabiskan untuk membayar interest payment hutang-hutang yang tidak berkualiti. Jadi itu saya kira satu disiplin fiskal yang kita perlu ambil selepas ini. Terima kasih. Saya jawab yang pasal Petronas dahulu, Bacok. Dividen yang diberikan oleh Petronas itu ditetapkan oleh kerajaan. Sebab itu semasa Bacok dan rakan-rakan berada di sebelah kerajaan, dividen yang diminta oleh kerajaan itu begitu tinggi. Jumlah pinjaman itu adalah setelah mengambil kira dividen yang telah diminta oleh kerajaan. Jadi kalau kerajaan ada perbelanjaan yang perlu dibuat, dia tengok berapa banyak ruang fiskal untuk berhutang,
Dan selalunya dalam 2-3 tahun yang lepas, wang itu diminta daripada Petronas. Disiplin yang kita hendak ada sekarang ialah kita menetapkan supaya dividen daripada Petronas itu adalah pada kadar yang tidak memberi kesan jangka panjang kepada Petronas, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu mendapatkan nilai yang terbaik daripada perbelanjaan kerajaan supaya jumlah yang dibelanjakan itu kurang. Apabila jumlah itu kurang, maka hutang yang perlu diambil itu juga kurang supaya ia menepati sasaran kita untuk mengurangkan defisit bajet sebanyak 3.5% menjelang 2025. Saya ingat Bacok masih lagi juga kurang faham, seperti juga Putrajaya, seperti juga Larut daripada awal lagi mengenai perbezaan di antara pertumbuhan dari suku ke suku dengan pertumbuhan tahun ke tahun. Pertumbuhan suku ke suku ini memberi gambaran hala tuju dengan izin speed, pace. Maksudnya, walaupun pertumbuhan dari satu tahun ke satu tahun itu nampak bagus, tetapi kalau 5 suku berturut-turut dia makin perlahan dan dia sudah menguncup, ada tanda-tanda bahawa dalam keadaan ekonomi global yang lebih mencabar, kalau pertumbuhan suku seterusnya itu kekal menguncup ataupun lebih perlahan, sudah tentulah pertumbuhan dalam tahun seterusnya itu akan ada kesan. Baik, saya nak sambung Tuan Yang di-Pertua dalam masa berbaki 15 minit mengenai pendapatan rakyat dan kos sara hidup. Kerana ini isu yang saya ingat paling bermain dan dimainkan oleh pihak pembangkang. Fokus jangka pendek dan sederhana kerajaan dengan latar belakang kedudukan ekonomi dan cabaran kewangan yang kerajaan ada ialah untuk menangani masalah pendapatan rakyat dan juga kos sara hidup. Ada beberapa strategi yang telah dan akan dilancarkan dalam bentuk inisiatif ekonomi yang sasarannya ialah kepada golongan B40 dan juga miskin tegak. Untuk mengawal inflasi, kita perlu memperhalusinya di peringkat yang lebih makro dan lebih sektoral. Saya ambil contoh, inflasi dalam masa 12 bulan yang lepas, jika diperhalusi mengikut sektor, dipacu oleh kenaikan harga barang makanan, terutamanya yang dipengaruhi oleh bahan-bahan mentah yang kita import akibat daripada kemelut antarabangsa. Oleh kerana ada gangguan bekalan jagung dan gandum contohnya, ia menyebabkan rantaian kenaikan harga sehingga ke harga akhir ayam itu dia naik, dan sebab itu jugalah kita ada masalah dengan harga telur kerana kita bergantung kepada import untuk makanan ayam. Kenaikan ini pula seterusnya sudah tentu akan menyebabkan harga makanan runcit dan makanan siap di restoran dan kedai makan juga akan naik. Apabila harga siling untuk telur contohnya diperkenalkan oleh pentadbiran yang lepas, walaupun niatnya itu hanyalah untuk seketika sahaja, ia sampai ke peringkat seperti mana yang kita telah dengar, kos pengeluaran seekor ayam atau sebiji telur lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi ia mula membawa kesan kepada bekalan ayam dan telur dalam negara. Pentadbiran yang amat berhormat Tambun, insya-Allah kita tidak mahu mengulangi perkara ini, iaitu sebarang bentuk campur tangan kerajaan yang melibatkan kawalan harga tidaklah boleh sehingga memusnahkan rantaian bekalan dan mengakibatkan ketiadaan bahan mentah dalam pasaran. Maka tumpuan kementerian-kementerian ialah memastikan kita menyediakan infrastruktur secepat yang mungkin untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran dan penyampaian kepada pengguna, supaya harga itu turun akibat imbangan bekalan bukan atas subsidi kerajaan ke atas kawalan harga semata-mata.
Saya, Yang Amat Berhormat Tambun, Yang Berhormat Ketua Raja terlibat setakat ini dalam usaha untuk kita mempercepatkan penyelesaian kepada pergantungan kepada import makanan ayam supaya masalah ini tidak berulang dan yang tidak diusahakan oleh sahabat-sahabat dari seberang sana sepanjang 33 bulan mereka berada dalam kerajaan sehingga kita ada masalah ini sekarang. Pada masa yang sama, kerajaan juga akan membuka peluang dengan sokongan modal, tanah dan latihan agar usahawan tani dari golongan miskin tegar dan B40 melibatkan diri dalam perusahaan tani untuk meningkatkan bekalan bahan mentah asas. Program-program sebegini di bawah inisiatif pendapatan rakyat yang akan dilancarkan pada 26 Februari 2023, 2 hari selepas pengumuman bajet, akan melibatkan tanah-tanah kerajaan persekutuan bermula dengan 800 ekar yang pertama untuk menjawab arau hari itu. Arau saya sebut kerajaan akan buka tanah, dia bangun awal-awal kerana masa dia jadi menteri dia tak buat. Sekarang dalam tempoh yang pendek, kita akan bermula dengan 800 ekar tanah kerajaan persekutuan terlebih dahulu untuk dibuka kepada golongan B40 dan miskin tegar untuk mengusahakan tanaman dan kita berharap supaya kerajaan-kerajaan negeri juga termasuklah daripada yang dari pembangkang turut sama menyertai usaha ini untuk menambah lagi plot-plot tanah yang boleh diusahakan segera supaya kita menambah bekalan makanan dan bukan semata-mata berharapkan kepada suntikan subsidi kerajaan untuk menurunkan harga dalam keadaan kekangan kewangan yang ditinggalkan oleh Yang Amat Berhormat Paguh dahulu. Penjelasan betul? Tak apa, saya teruskan, kemudian saya bagi peluang kalau ada masa sikit saya panggil balik Ulu Terengganu. Kaedah ini adalah serampang dua mata untuk menangani inflasi. Sementara kita menangani inflasi, kita juga membuka peluang untuk menjana pendapatan kepada keluarga miskin tegar dan B40 di seluruh negara, termasuk bakal-bakal pesara kerajaan yang pada tangga gaji mereka ada pesara-pesara kerajaan yang bila mereka bersara, mereka juga akan masuk ke golongan B40 ataupun miskin tegar. Tetapi usaha untuk menangani inflasi ini tidak cukup dengan meningkatkan kapasiti bekalan makanan mentah semata-mata. Ia juga perlu disambut dengan harga makanan akhir yang dijual. Jika kenaikan harga bahan mentah itu telah mereda ataupun menurun, harga makanan siap di restoran dan kedai juga perlulah mereda dan menurun. Hakikatnya, kita semua tahu perkara ini sukar berlaku. Apabila harga bahan mentah naik, harga makanan siap juga akan naik pada kadar yang lebih tinggi pula tu dan kekal pada harga itu walaupun selepas kenaikan harga bahan mentah itu telah mereda ataupun menurun. Sebab itu saya nyatakan dari awal lagi bahawa usaha menambah kapasiti bekalan mentah untuk menurunkan harga barang mestilah disambut dengan harga makanan siap yang mereda bersama-sama dengan turun dan meredanya kenaikan harga barang mentah untuk kita meringankan beban rakyat. Saya tahu pembangkang dan penyokong pembangkang bersorak kerana mereka mengatakan, saya kata kalau tak ada ayam, jangan makan ayam. Itu hak pembangkang untuk memutarbelit kerana mereka sebenarnya tidak sedar. Dalam mereka memainkan isu itu, inisiatif menu rahmat yang diusahakan oleh kerajaan yang meletakkan harga makanan siap pada harga RM5 telah membuktikan bahawa perkara itu boleh berlaku. Maksudnya tidak ada subsidi, tidak ada bantuan daripada kerajaan, tetapi apabila peniaga-peniaga menyahut seruan kerajaan untuk menurunkan harga makanan siap, perkara itu disambut oleh peniaga dan tanpa satu sen pun dana kerajaan, setiap minggu lebih ramai peniaga yang menawarkan menu RM5 di seluruh negara kerana mereka sedar walaupun margin keuntungan itu lebih kecil, dengan pelanggan yang lebih ramai, mereka tetap akan mendapat keuntungan. Ya Ulu Terengganu.
Okey, terima kasih Pandan. Terima kasih Ketua. Saya meneliti jawapan-jawapan dan teori yang dibuat oleh Pandan dan nampaknya apa yang dinyatakan oleh Pandan tadi bercanggah dengan apa yang telah diterangkan oleh Koteraja berkaitan dengan subsidi. Pandan menyatakan bahawa Tambun telah tidak mahu menggunakan subsidi telur dan ayam. Tapi dijawab oleh Koteraja tadi, kurang daripada persoalan yang dibangkit oleh Air Hitam, bahawa subsidi itu akan diteruskan. Jadi di sini nampaknya berlaku percanggahan. Pertama. Yang kedua yang Mak Ketua, apa yang dinyatakan oleh Pandan, sebenarnya kita dah rasa benda itu. Tapi masa Pandan menjadi pembangkang atau berada di luar kerajaan, dengan teori bermacam-macam, menyatakan bahawa masalah kos hidup ini dapat diselesaikan dalam masa 2 minggu. Tapi sekarang ini dah hampir 100 hari, apa yang dipermulakan sebelum ini nampaknya masih belum berhasil. Apakah ini sekadar retorik atau sekadar cakap-cakap tak serupa fikir? Terima kasih, Ketua. Seingat saya yang menyatakan bahawa dia boleh menyelesaikan masalah dalam seminggu, 2 minggu ini Bagan Serai. Yang itu yang saya ingat masa dia mula menjadi menteri. Ikut mana pula Bagan Serai ni? Tak apa, nanti saya boleh tunjuk. Tak Bagan Serai, saya jawab Ulu Terengganu. Jangan buat cerita pelik-pelik ni. Tak, nanti saya boleh hantar kepada Bagan. Hantarlah. Bila saya bercakap ekonomi, saya tak nak cakap ekonomi. Dah, bukan soal ekonomi, soal yang di dalam bidang. Jangan duduk cakap bab tipu. Jadi menteri inilah benda dia. Sejak jadi pembangkang, jadi kerajaan, inilah dia. Wataknya merosakkan negara. Bagan Serai. Saya tak pernah. Saya tak pengetuan, saya tak pernah. Menteri mengaku je lah tak boleh buat. Baik, semua duduk. Baik, menteri mengaku je tak boleh buat. Mengaku je. Dan menteri semua 2 minggu. InsyaAllah di dalam media sosial lepas ini akan naik. Kita ada YouTube. Balik pakat tengok YouTube. Balik pakat tengok YouTube. Jangan deny. Balik buka YouTube masing-masing. Formula. Raja Formula. Dah bangun. Sebab itu pembangkang. Jangan salahkan orang. Buatlah yang terbaik. Kemahiran memutar belit itu bagus. Tapi dalam zaman sekarang, kalau tidak kena, dia akan datang balik. Sebab macam bola tanggung yang Hulu Terengganu sebut tadi. Formula. Hulu Terengganu nampaknya tak faham sebenarnya apa yang disebutkan oleh Koteraja dan juga Tambun dan saya. Bezanya semasa Hulu Terengganu berada dalam kerajaan, yang diusahakan hanyalah kepada kawalan harga semata-mata. Daripada sasaran awal beberapa bulan, oleh kerana tidak ada usaha untuk menambah sumber baru supaya kita mengimbangi bekalan. Sebab itu, yang daripada 2 bulan, 3 bulan sampai jadi setahun, sehingga dia ada kesan kepada perbekalan ayam dan telur sekarang. Yang telah diusahakan ialah dalam sekitar 6 bulan daripada sekarang, unjuran kerajaan bahawa sumber permintaan dan juga perbekalan kepada ayam dan telur ini akan stabil dan itu membolehkan supaya kita tidak lagi memerlukan subsidi dalam tempoh yang akan datang. Itu yang dimaksudkan oleh Koteraja. Itu yang dijawab kepada Air Hitam, tetapi Boleh, Bunta nak mencelah. Pak Bunta. 4 minit Tuan Dipertua saya tak boleh benarkan. Nak bagi nasihat sikit. Tak apa Pak Bunta, boleh tulis kepada saya nasihat, insya-Allah saya baca. Tadi menteri sebelah tu jawab elok, tak ada pun kacau-kacau. Haji Ali bila menteri yang jawab, speaker, jangan bahas di sini speaker. Cuba jawab elok, jangan duk pelit-pelit. Tak ada laluan. Kita disalah elok ya. Tuan speaker, tiada laluan ni berbahas ke nak apa ni? Yang Dipertua. Mintalah laluan. Minta laluan tak bagi. Yang Dipertua saya bagi. Saya minta speaker untuk control the floor lah. Mana boleh macam tu. Ikut suka hati saja cakap. Saya bagi angka-angka. Tapi angka-angka ini pedih untuk didengar oleh pembangkang di belah sana. Sebab itu dia marah. Tak pedih kalau bagi angka elok-elok, tak pedih. Marah, Parit Bunta marah. Baik. Perli-perli tu janganlah, tengok masa Abu tadi. Elok je. Baik, saya nak pedih, tapi bercakap belit-belit. Dan saya nak teruskan dengan perkara seterusnya mengenai inisiatif pendapatan rakyat yang kita akan lancarkan pada hari Ahad ini. Pandang sekali lagi. Kita tak boleh dah Hulu Terengganu, dah banyak sangat dah. Kita ada 3 minit yang perlu berlaku adil kepada ahli-ahli dewan yang lain. Banyak perkara. Lepas Ahad ni 2 minggu Menteri, please, duduk. Sila duduk. Pada hari Ahad ini, bila kita melancarkan inisiatif pendapatan rakyat, kita berharap harga makanan siap bagi menu-menu utama sarapan dan makanan tengah hari rakyat
akan dapat diturunkan lagi kerana harga ceiling yang kita bekerjasama dengan peserta-peserta di dalam program ini ditetapkan pada harga RM2 sahaja. Jadi dengan lebih banyak tawaran pada harga yang lebih rendah, itulah yang kita maksudkan apabila pasaran itu bersama-sama dengan kerajaan menurunkan harga tanpa perlukan subsidi daripada kerajaan, itu akan membolehkan permintaan dan juga tawaran sama-sama menurunkan harga barang makanan siap kepada rakyat. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, dalam masa berbaki 2 minit ini, saya ingin menyentuh mengenai miskin tegar sekejap. Rancangan Malaysia ke-12 telah mensasarkan kemiskinan mutlak menurun kepada 4.2% dan kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025. Kementerian Ekonomi melalui inisiatif pendapatan rakyat tadi merupakan satu permulaan untuk kita memberi fokus menambah pendapatan golongan terbawah dalam masyarakat kita, dan insya-Allah ini adalah sambungan daripada program-program yang telah dimulakan sebelum ini tetapi mengambil pendekatan baru supaya kita boleh menambah baik pelaksanaan. Ada beberapa pendekatan baru. Pertama, bantuan tidak diberikan sekaligus sebagai modal untuk membeli kelengkapan semata-mata seperti sebelum ini. Sebaliknya, bantuan diberikan secara beransur-ansur dalam tempoh 24 bulan sama ada melalui sewa beli atau tambahan pendapatan terus kepada penerima-penerima. Kerajaan juga akan menghubungkan penerima dengan pembeli pukal ataupun off-taker supaya penerima dilindungi dari risiko perniagaan di awal aktiviti perniagaan. Kerana ini selalunya risiko dalam program-program begini oleh kerana mereka cuba menjana pendapatan tetapi kurang pengalaman, selalunya dalam tempoh beberapa bulan mereka tercicir balik. Penerima diwajibkan menyertai sebuah koperasi setempat yang mengumpulkan penerima-penerima dan turut disertai oleh kumpulan sokongan setempat supaya kita boleh membina satu ekosistem penjanaan pendapatan yang dengan izin sustainable, Tuan Yang di-Pertua. Dan kumpulan sokongan setempat terdiri dari individu-individu, peniaga-peniaga dan pemegang taruh yang lain yang akan turut mendapat manfaat dari ekosistem perniagaan yang diwujudkan oleh dan kepada penerima-penerima. Kerajaan akan membelanjakan sebanyak 750 juta ringgit dalam tahun 2023 ini untuk memastikan jumlah peserta dari golongan miskin tegar dan B40 mencecah 100,000 isi rumah penerima berbanding dengan 1,755 penerima setakat ini pada 31 Disember 2022. Jadi masa telah tamat. Kecuali Tuan Yang di-Pertua bagi last. Jadi saya kena tutup. Jadi sebab itu, ahli Dewan yang saya hormati sekalian, kita sekarang berada di keadaan yang unik kerana masalah struktur ekonomi ini sudah sampai ke peringkat yang keputusan-keputusan besar dan penting itu tidak boleh dilengah-lengahkan lagi. Keputusan-keputusan ini untuk mengubah struktur dan membaiki kedudukan kewangan negara sudah tentu sesuatu yang sukar dan kurang popular ada kalanya, tetapi adalah satu keperluan nasional. Pembangkang pernah berada di sini, tetapi sepanjang pembangkang berada dalam kerajaan, keputusan-keputusan itu tidak dibuat dan dilengah-lengahkan. Sebab itu, saya mohon supaya pembangkang jadi pembangkang yang baik, pantau pelaksanaan-pelaksanaan, dan kalau ada penyelewengan, jadilah pembangkang seperti kami dahulu yang meneliti setiap pelaksanaan dan penyelewengan yang berlaku. InsyaAllah, kerajaan akan perbaiki supaya keadaan ini menjadi lebih baik untuk rakyat, struktur ekonomi dan juga perkukuhkan keadaan kewangan negara. Kerana saya tahu pembangkang masih bercita-cita untuk mengambil alih kerajaan, paling kurang tidak seperti pembangkang. InsyaAllah kalau ada rezeki pembangkang mengambil alih kerajaan, keadaan yang diambil itu lebih baik daripada yang ditinggalkan kepada kami.
Atas dasar itu, terima kasih. Saya menjunjung titah tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Salam sejahtera, salam perpaduan. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat. Izinkan saya mulakan penggulungan dengan dua rangkap pantun. Dewan bukan sebarang dewan. Dewan mulia tempat berbahas. Datang bukan sebarang datang. Datang membawa penggulungan bernas. Dari segenap pelosok negara, berhimpun kita di rumah yang mulia. Membawa segala harapan nusa dan bangsa. Malaysia Madani, kita julang bersama. Tuan Yang Dipertua, dengan sikap penuh tawaduk dan rendah diri, Teluk Intan merafak sembah, menjunjung kasih dan mohon penggulungan atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, serta pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Saya menyediakan teks penggulungan hampir 3 jam, tetapi saya hanya diberikan 30 minit. Oleh kerana itu, jika tidak sempat menjawab, saya mohon untuk berikan jawapan bertulis. Titah Baginda antara lain telah memberi penekanan ke atas aspek peningkatan akses terhadap perumahan yang berkualiti dan mampu dimiliki khususnya dalam karangan kumpulan B40, pelaksanaan hala 7 baru program perumahan rakyat PPR, program pembasmian miskin tegar, pengurangan risiko bencana banjir dan penyelenggaraan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 24 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan 5 bidang khusus di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Perumahan iaitu pertama, perumahan. Terutamanya memfokuskan kepada penyediaan rumah mampu milik seperti PPR dan rumah mesra rakyat. Kedua, perkhidmatan kerajaan tempatan. Ketiga, perkhidmatan bomba. Keempat, perancangan bandar. Dan kelima, pengurusan sisa pepecah. Ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian adalah seperti berikut: YB Arau, Kepala Batas, Pasir Mas, Seri Gadin, Kuala Kerai, Kepala Pilah, Bakri, Hulu Langat, Kuala Kangsa, Kuala Nerus, Puncak Borneo, Pematang Pau, YB Miri, Kalabakan, Bacuk, Sandakan, Teberau, Wayang Baru, Padang Rengas, YB Kepong, Wangsa Maju, Kuantan, Batang Sadong dan YB Batu. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah kerajaan baru, KPKT telah menggariskan 7 bidang fokus baru seperti berikut. Pertama, membangun dan memperkasa peranan kerajaan tempatan. Kedua, membangun potensi pihak berkuasa tempatan sebagai bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ketiga, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dan berdaya saing. Keempat, pemberkasaan komuniti tanpa mengira kaum. Kelima, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi kitaran. Keenam, memperkukuh agenda bandar Manpan dan Pintah ke arah perbandaran baru. Dan yang ketujuh, memperkukuh kesiapsiagaan, kebombaan dan penyelamatan yang sejahtera. Tuan Yang Dipertua, demi menjaga kesejahteraan rakyat, 5 perkara asas telah difokuskan oleh KPKT pada tahun ini, iaitu memastikan: pertama, jalan raya yang latar; kedua, lampu jalan yang terang; ketiga, longkang yang bersih; keempat, tandas awan bertaraf BMW, iaitu bersih, menawan dan wangi; dan kelima, dasar garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang tidak membebankan rakyat. Pada masa yang sama, kementerian juga telah memperkenalkan 3 hashtag baru sebagai komitmen bekerja sebagai satu pasukan, iaitu hashtag Stronger Together, hashtag Unity in Diversity, hashtag Demi Pertiwi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kementerian ini sentiasa komited dalam memastikan pembangunan seimbang dapat dicapai di semua negeri di Malaysia dalam semua bidang fokus di bawah kementerian ini.
Sebelum saya mula menjawab ke atas semua isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya untuk berkongsi mengenai kejayaan yang telah dicapai oleh KPKT secara amnya seperti berikut. Pertama, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah berjaya menerima anugerah emas tertinggi dalam pertandingan anugerah Integrity, Governance dan Anti Rasuah AIGA yang dianjurkan oleh Institut Integrity Malaysia IIM. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Yang kedua, Plan Malaysia berjaya menerima anugerah antarabangsa Merit Award winner, the International Society of City and Regional Planners ISOCARP, bagi Plan Induk Bersepadu Laluan Rel Pantai Timur ECRL di Brussels, Belgium pada 7 hari bulan Oktober. Anugerah ini adalah berdasarkan kepada kecemerlangan projek berkaitan perancangan bandar dan wilayah. Yang ketiga, Prima berjaya mendapat award sebagai Outstanding Best Value Developer dengan izin daripada Brand Roret, Exemplary Engagement Award daripada Institute of Internal Auditors Malaysia Corporate Award. Selain itu, Prima turut menerima pengiktirafan dari Property Guru dengan menerima Best Value Waterfront di Residency Bintawa Waterfront Kuching dan Best Mass Market High Rise Development di Residency Lakin Indah Johor Bahru dan di Residency Pau Permai Pulau Pinang pada akhir tahun lepas. Kerajaan tempatan YB Arau telah bertanyakan berhubung penangguhan caj pembangunan selama 2 tahun. YB Menteri. Ya, sila. Okey, terima kasih. Temeloh juga ingin berkongsi anugerah yang diberikan kepada Majlis Perbandaran Temeloh kerana menang dalam kategori menang tandas terbaik kategori ASEAN Public Toilet Standard Award 2023-2025 yang dianugerahkan di Indonesia pada baru-baru ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada MPT Temerloh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengambil maklum dan memang antara inisiatif baru yang akan diperkenalkan tahun ini oleh Kementerian adalah berkaitan dengan the award, Tandas of the Year ataupun Toilet of the Year Award yang bakal diperkenalkan kerana kebersihan tandas awam berkenaan berkait rapat dengan imej negara. Saya memerlukan bantuan dan daripada Yang Berhormat turut menjayakan misi nasional ini. Yang Berhormat Arau telah bertanyakan berhubung penangguhan caj pembangunan selama 2 tahun ke atas pemaju yang dikenakan oleh PBT memandangkan caj ini memberi kesan ke atas harga rumah. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sesuatu pengecualian ataupun penangguhan kadar caj pembangunan adalah tertakluk kepada keputusan pihak berkuasa negeri. Kerajaan Persekutuan hanya menyediakan dasar dan kaedah pelaksanaan sahaja. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri melalui PBT boleh menggalakkan pemaju swasta untuk membangunkan rumah mesra rakyat melalui pemberian insentif pengecualian caj pembangunan berdasarkan kepada boleh, tapi singkat, masa takut tak cukup. Saya baru masuk gear 1 saja. Baik, terima kasih Menteri. Soalan saya, apakah kerajaan hari ini bercadang untuk meneruskan cadangan pelaksanaan 500,000 rumah yang dirancangkan dalam kerajaan sebelum ni Keluarga Malaysia bagi RMK12 dan apakah rasional kerajaan hendak membawa masuk pakar perumahan dari Singapura sedangkan negara kita tidak kurang memiliki pakar yang berkeupayaan dalam bidang perumahan? Kenapa diberikan kepada pakar dari luar? Terima kasih Yang Berhormat. Saya nampak Yang Berhormat tanya pun tengok handphone juga. Tapi saya akan jawab memang dalam sebahagian daripada teks penggulungan saya. YB Bacuk, walau tadi berkenaan dengan pengurangan development charge, kerajaan negeri melalui PBT boleh menggalakkan pemaju swasta untuk membangunkan RMM, rumah mampu milik melalui pemberian insentif pengecualian charge pembangunan. YB Bacuk telah memohon penambahbaikan prasarana pelancongan di Pandai Bacuk di bawah tanggungjawab KPKT. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan sejumlah RM720,000 bagi 15 projek infrastruktur, kemudahan awam dan sosial ekonomi di sekitar pantai-pantai dalam kawasan Parlimen Bacuk antara tahun 2021 hingga tahun lepas.
Projek ini melibatkan kerja-kerja menaik taraf jalan dan lampu, membina tandas awam, membina dan membaik pulih gerai serta kios dan membina prasarana keindahan di kawasan pantai terlibat. PBT boleh mengemukakan permohonan termasuk Yang Ahli Yang Berhormat kepada KPKT sekiranya terdapat keperluan untuk menambah baik prasarana pelancongan yang sedia ada. YB Kuala Krai telah mencadangkan untuk menjadikan Majlis Daerah Dabung sebagai majlis daerah angkat bagi membantu menyediakan kemudahan khususnya kepada pelancong kerana pendapatan Majlis Daerah Dabung terlalu kecil sedangkan Majlis Daerah Dabung amat berpotensi untuk dimajukan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, KPKT menyalurkan bantuan kewangan serta peruntukan kepada PBT di seluruh Malaysia melalui projek-projek kecil yang memfokuskan pembangunan infrastruktur, kemudahan awam serta sosial ekonomi di kawasan operasi PBT tersebut, termasuklah Dabung. KPKT telah meluluskan sebanyak 218 projek dengan kos keseluruhan berjumlah 5.4 juta ringgit dari tahun 2020 hingga tahun lepas. Ini termasuk satu projek pelancongan iaitu menaik taraf kawasan Viewpoint Gunung Stong, Dabung dengan kos berjumlah RM196,690 pada tahun 2021. PBT boleh mengemukakan permohonan sekiranya terdapat keperluan untuk menaik taraf atau membina baru kawasan pelancongan. YB Bayang Baru telah mencadangkan supaya satu undang-undang kecil dan garis panduan untuk mengawal selia aktiviti pengkemahan, camping dan juga agrotourism diwujudkan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KPKT melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia telah menyediakan draft garis panduan perancangan GPP tapak perkemahan. Draft GPP ini dijangka dapat dimuktamadkan pada akhir bulan April tahun ini setelah mengambil kira pandangan, makluman, balas dari pelbagai agensi yang berkaitan, PBT serta stakeholder. GPP ini memberikan fokus kepada aktiviti pengkemahan, jenis asas iaitu perkemahan yang menggunakan kemah yang didirikan di kawasan semula jadi dengan kemudahan asas yang minimum serta kelengkapan peralatan dan makanan yang perlu dibawa sendiri oleh peserta. Antara aspek penting berkaitan perancangan dan kawalan kesesuaian tapak perkemahan yang digariskan adalah seperti berikut. Pertama, kesesuaian cadangan lokasi tapak perkemahan yang dibenarkan di kawasan gunung dan berbukit, tepian laut dan sungai, kawasan hutan, kawasan berisiko bencana semula jadi termasuk air terjun serta kawasan sensitif alam sekitar yang lain. Kedua, keselamatan tapak dengan menentukan jarak yang sesuai dari kawasan larangan dan sensitif alam sekitar, keadaan topografi dan tahap kecerunan yang sesuai dan struktur kekuatan tanah. Ketiga, keperluan dan kesesuaian akses laluan keluar masuk ke tapak perkemahan. Keempat, keperluan kemudahan dan infrastruktur asas seperti sistem peparitan, bekalan air, elektrik, pembentungan, pengurusan sisa pepecah, kemudahan letak kenderaan, pejabat pengurusan, tempat berkumpul, tempat rawatan awal, tandas, tempat memasak, surau dan sebagainya, serta pengurusan dan operasi tapak perkemahan, meliputi daftar masuk, taklimat keselamatan, keperluan kaki tangan pengusaha dan pengurusan kecemasan. Draft GPP juga menyentuh aspek berkaitan pematuhan perundangan di bawah bidang kuasa PBT dan agensi berkaitan seperti kelulusan permit sementara bangunan, lesen perniagaan, permit papan tanda dan iklan, permit menjalankan aktiviti luar atau ekstrim seperti flying fox dan lain-lain adalah diharapkan dengan adanya garis panduan yang disediakan. Aspek-aspek berkaitan keselamatan, keselesaan dan pemeliharaan alam semula jadi dapat diberi perhatian dalam perancangan dan pembangunan tapak-tapak perkemahan. YB Puncak Borneo. Yang Berhormat, Bayang Baru. Ya. Saya terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi penjelasan yang sangat baik, ya, sangat lengkap. Masa dalam perbahasan saya pun tanya tentang isu Batang Kali, di mana laporan, ya, bilakah laporan tragedi akan diumumkan kepada umum, kerana saya rasa ada keperluan supaya mangsa-mangsa dan keluarga mereka dapat satu a closure, ya, a closure to the issue, ya. Saya rasa simpati kepada 31 mangsa yang meninggal dan ramai lagi yang terkesan sampai sekarang.
Itu soalan tadi tambahan saya. Soalan tambahan kedua saya adalah tentang isu agrotourism. Agrotourism selama ini pengusaha menghadapi masalah kerana garis panduan tak ada dan agrotourism semakin rancak kerana orang nak makan durian, ya, mereka nak pergi ke durian farm, tetapi memang regulation tak boleh kerana itu adalah farmland. Farmland hanya boleh bina satu bangunan saja. Kebanyakannya you tak boleh ada bangunan yang cantik, hostel dan sebagainya. Mohon bantuan KPKT untuk garis panduan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru, soalan yang baik. Yang pertama berkaitan dengan laporan kejadian tanah runtuh Batang Kali. Kerajaan bercadang untuk mengumumkan laporan siasatan selepas siap sepenuhnya untuk dapat tahu dan bakal diumumkan oleh Menteri Kerja Raya. Berkenaan dengan soalan kedua, Kementerian mengambil maklum dan akan ambil tindakan yang sewajarnya. YB Puncak Borneo telah bertanyakan mengenai status projek pemasangan lampu jalan Puncak Borneo ke Kampung Anar Rais yang telah diluluskan oleh KPKT dan telah ditender oleh MP Padawan pada tahun dulu. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, KPKT telah meluluskan projek menaik taraf lampu jajaran Puncak Borneo berjumlah RM800,000 kepada MP Padawan pada 27 Julai tahun lepas. Walau bagaimanapun, pada 10 hari bulan November tahun lepas, jawatan kuasa sebut harga di Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KKTP Sarawak memutuskan agar projek berkenaan dibatalkan kerana tidak dapat disiapkan pada tahun semasa. YB Kuala Pilah telah mencadangkan supaya KPKT menggeser PBT untuk memberikan diskaun sewajarnya kepada peniaga bagi bayaran sewaan tapak dan lain-lain bayaran. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pengecualian bayaran sewa, tapak dan lain-lain bayaran kepada peniaga bagi premis milik PBT adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri masing-masing. YB Kuala Kangsar telah pun meminta supaya perkara asas seperti tandas awam difokuskan di kawasan Kuala Kangsar. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, KPKT menyediakan bantuan kewangan serta peruntukan projek-projek kecil kepada PBT seluruh negara bagi membiayai pembangunan infrastruktur, kemudahan awam, pembangunan sosio-ekonomi serta keselamatan di kawasan operasi PBT. Bagi tahun 2021 hingga 2 tahun lepas, KPKT telah memperuntukkan sejumlah RM7.8 juta kepada Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bagi membangunkan 81 projek termasuk 2 projek pelancongan iaitu membaik pulih menara jam besar Kuala Kangsar. Puncak Borneo minta penjelasan sikit je. Saya rasa tak cukup masa Puncak Borneo. Tapi saya akan jawab, jika boleh selebih saya berikan jawapan bertulis. Ada lagi 80 isu. Baru masuk gear 2 saja. Bagi tahun lepas kita bagi 7.8 juta kepada MPKK dan selain daripada projek membaik pulih menara jam besar Kuala Kangsar dan membaik pulih ikon pelancongan pokok getah pertama di Malaya berjumlah RM500,000. Selaras dengan fokus KPKT untuk menaik taraf kemudahan asas di kawasan pelancongan dan tumpuan orang ramai seperti tandas awam, KPKT sedia mempertimbangkan permohonan MPKK bagi menaik taraf, membaik pulih atau membina tandas-tandas awam terpilih bagi mencapai taraf BMW, bersih, menawan dan wangi pada tahun ini. Perkhidmatan kebombaan. Sebelum saya menjawab isu-isu mengenai perkhidmatan kebombaan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada 36 orang pegawai bomba yang telah menyertai misi bantuan kemanusiaan Malaysia ke negara Turki bagi membantu mangsa gempa bumi. Pasukan pertama misi bantuan ke Turki telah berlepas pada 6 hari bulan Februari, disertai oleh 6 orang pegawai bomba iaitu 2 pegawai hazmat, 4 pegawai unit pengesan K9 yang menjalankan misi di Kahraman Maran BLV. Pasukan kedua telah berlepas pada 9 hari bulan Februari yang disertai oleh 30 orang pegawai bomba iaitu 16 orang pegawai Storm, 8 pegawai EMRS, 2 pegawai unit drone dan 2 pegawai unit pengasan K9 serta 2 ekor anjing terlatih bernama Denti and Frankie. Kedua-dua pasukan bomba ini dijadualkan pulang ke tanah air kita melalui 2 penerbangan iaitu hari besok melibatkan 30 orang pegawai dan
pada 25 hari bulan Februari 2023 melibatkan seramai 6 orang pegawai. Bagi pihak kementerian dan kerajaan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan berterima kasih atas jasa bakti yang telah pun dicurahkan. Yang YB Miri memohon lawatan dibuat ke balai-balai bomba di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak dalam membuat sebarang keputusan berhubung projek. Kementerian mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Ahli Yang Berhormat berhubung aspek perkhidmatan kebombaan di Sabah Sarawak terutama di kawasan pendalaman. Kementerian melalui Jabatan JBPM sentiasa komited bagi menambah baik dan meningkatkan mutu perkhidmatan kebombaan. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, sebanyak 10 projek pembangunan fasiliti kebombaan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2023 yang meliputi pembinaan dan menaik taraf balai bomba serta pembinaan semula kuarters di Sabah dan Sarawak, 9 projek di Sabah dan 1 projek di Sarawak. Dengan siapnya fasiliti tersebut, secara tidak langsung ia akan membantu dalam meningkatkan lagi capaian response time ke lokasi kejadian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Majlis Perasmian Balai Bomba Seri Petaling Kuala Lumpur, Balai Bomba Baru di Parlimen Tambun, Balai Bomba Trong Taiping dan Balai Bomba Asajaya Sarawak akan disempurnakan pada tahun ini. Pada masa ini, terdapat sebanyak 38 buah balai bomba pelbagai kategori di Sarawak termasuk 3 buah balai bomba yang beroperasi di kawasan Parlimen Miri di mana balai bomba dan penyelamat Lutung merupakan balai bomba terkini yang telah siap pembinaan pada tahun 2022. YB Hulu Langat telah memohon sebuah balai bomba di Dun Dusun 2. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian melalui JPPM telah membuat kajian dan semakan berhubung dengan permintaan Yang Berhormat dan keperluan pembinaan balai bomba di kawasan Dusun 2, Hulu Langat. Berdasarkan kepada markah risiko kebakaran yang diperluhi, terdapat keperluan bagi membina sebuah balai bomba kategori D di kawasan tersebut. Pada masa ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang dalam proses mengenal pasti tapak tanah yang strategik dan merancang untuk memohon perolehan tanah bagi pembinaan balai bomba tersebut dalam rancangan Malaysia yang ke-12 mengikut keutamaan dan tertakluk kepada kelulusan agensi pusat serta keupayaan peruntukan kewangan semasa. YB Kepala Batas mencadangkan penambahkan bilangan anggota bomba dan memperkasa akta sedia ada untuk melindungi anggota bomba yang menjalankan tugas. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kebombaan sentiasa menepati ekspektasi rakyat, Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik kesiapsiagaan anggota bomba. Untuk makluman Yang Berhormat, tahun 2022, seramai 129 orang pegawai KB29 dan KB41 serta 953 orang anggota KB19 telah berjaya menamatkan kursus latihan asas di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia ABPM. Kesemua 1,082 orang pegawai dan anggota tersebut telah pun ditempatkan bagi mengisi kekosongan jawatan di JPPM negeri dan juga ibu pejabat. Pihak kementerian sentiasa memandang serius berhubung aspek keselamatan anggota bomba sewaktu menjalankan tugas sama ada gangguan ataupun serangan secara fizikal oleh mana-mana pihak yang boleh mendatangkan kecederaan. Pada tahun 2018, Kementerian melalui JPPM telah meminda dan memperkemas Seksyen 51. Menteri saya sedikit saja nak bertanya. Boleh. Saya ada lagi banyak isu. Nak tanya sedikit cepat. Okey, saya nak bertanya tentang status balai bomba lancang. Tapaknya kata dah disediakan, tapi apakah statusnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri, kalau ini saya adalah soalan spesifik. Menteri saya akan bagi jawapan bertulis. Ya. Kuala Selangor Menteri. Hulu Selangor pun ada tanya benda yang sama di Felda Soeharto, Batang Keli juga Kalompang. Ya, saya mengambil maklum di mana jawapan bertulis akan dibekalkan. Kerana Kuala ini Selangor adalah perkara spesifik yang tidak dibangkitkan pada waktu perbahasan. Sikit Kuala Selangor kalau boleh Menteri, saya pun juga merakamkan. Ya. Kali ini saya bangkitkan dalam soalan bertulis dan sehingga hari ini belum dapat jawapan. Pembinaan balai bomba ya, di puncak alam yang pesat membangun punya penduduk lebih daripada 100,000. Ya. Saya minta untuk perkara ini diteliti oleh Menteri, disusuli oleh Menteri. Terima kasih. Ya. Yang Menteri jempol, Yang Menteri. Ya. Jempol ya. Yang Menteri jempol. Saat ini ada kes di jempol lah. Itu mohon pihak kementerian
khususnya berkaitan dengan perkhidmatan bomba supaya dapat ditambah perkhidmatan pilih-pilih bomba. Khususnya di Jempol berlaku banyak kebakaran di tanah rancangan Felda kerana pilih-pilih bomba amat terbatas di kawasan tanah rancangan Felda. Bila berlaku kes kebakaran, kebanyakannya tidak dapat diselamatkan. Terima kasih kepada terima kasih Yang Berhormat keempat. Yang Berhormat Menteri satu lagi Tenggara. Saya cuma tinggal 5 minit tapi ada lagi 60 lebih isu. Saya rasa untuk berlaku adil kepada ahli-ahli boleh jumpa saya di luar, berikan saya surat. Kementerian akan berlaku adil dan profesional mengikut skor masing-masing untuk menimbang pembinaan balai bomba baru ataupun penambahan peralatan. Jangan bimbang, kita akan sedia untuk mempertimbangkan. Terima kasih, Menteri. Pihak kementerian sentiasa memandang serius berhubung tentang keselamatan bomba tersebut. Pada 2018, akta telah pun dipindah berkaitan dengan mengganggu pegawai bomba bantuan atau pegawai bomba sukarela dalam melaksanakan tugasnya, yang mana denda telah dinaikkan daripada tidak melebihi RM5,000 kepada RM50,000, manakala hukuman penjara dinaikkan dari tempoh tidak melebihi 3 tahun kepada tidak melebihi 5 tahun jika disabit kesalahan. Dalam masa yang sama, pihak kementerian melalui JBPM akan terus mengkaji dan menilai aspek keselamatan kepada anggota-anggota bomba sewaktu menjalankan tugas agar dapat menghindari sebarang insiden yang tidak diingini. Perancangan bandar YB Kepala Batas telah bertanya berhubung projek pembangunan Penang Technology Park di Kepala Batas yang dimaklumkan mendapat tentangan penduduk tempatan dan telah memohon kajian Social Impact Assessment, Environmental Impact Assessment dan Traffic Impact Assessment dijalankan. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek Penang Technology Park meliputi keseluruhan kawasan seluas 337.65 hektar yang terbahagi kepada 3 fasa. Fasa 1 mengandungi pembangunan 48 unit kilang berkembang, 8 unit kilang sesebuah dan 46 unit blok industri yang telah diluluskan pada 20 Januari 2023 dan disokong dengan laporan EIA, SIA dan TIA. Semua langkah mitigasi serta cadangan kajian tersebut telah ditunjukkan dalam plan serta disenaraikan dalam dokumen kelulusan perancangan mengikut lunas undang-undang. Bagi pembangunan fasa 2 yang mengandungi 42 unit blok industri ringan dan 58 blok industri sederhana serta pembangunan fasa 3 yang mengandungi 37 blok industri, permohonan ini masih dalam pertimbangan Majlis Bandaraya Seberang Pelai. YB Kepala Batas juga telah mengutarakan isu berhubung perancangan penempatan warga asing ekoran pembangunan projek PTP. Untuk makluman ahli yang berhormat, Centralized Labour Quarters CLQ yang dicadangkan di dalam pembangunan ini telah pun dikeluarkan dan dikebatalkan selaras dengan bantahan penduduk tempatan di mana kerajaan sedia untuk mendengar rintihan dan suara rakyat. Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan MBSP juga tidak menyokong pembinaan CLQ di dalam kawasan perindustrian ini bagi mengelakkan kebanjiran warga asing. Menyentuh tentang pelibatan pakar tempatan dalam projek PTP ini, semua perunding yang dilantik adalah dalam kalangan perunding tempatan yang berdaftar dengan lembaga ihtisas selaras dengan akta lembaga profesion masing-masing yang terdiri daripada perancang bandar, arkitek, jurutera, juru ukur dan pakar-pakar lain. Pengurusan sisa pepecah. Terdapat 3 masalah dalam pengurusan sisa pepecah di tanah air kita, iaitu masalah pertama, penjanaan sisa pepecah yang tidak terkawal dan amalan pengasingan sisa pepecah yang lemah di kalangan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia menjana hampir 38,142 tan metrik sisa pepecah sehari. Bayangkan, dengan sekurang-kurangnya 1.17 kilo dijana bagi setiap individu. Daripada jumlah sisa pepecah yang dijanakan, 44.5% adalah sisa makanan. Oleh kerana itu, tolonglah elakkan pembaziran makanan. Diikuti 13.2% adalah plastik, 12.1% adalah lamping pakai buang, 85% kertas, 7.5% lain-lain, 5% sisa kebun dan sebagainya. Selain itu, amaran pengasingan sisa pepecah masih kurang mendapat sambutan rakyat jelata. Masalah kedua, kebanyakan fasiliti pengurusan sisa pepecah sedia ada adalah tidak mampan dan restari.
Masalah yang paling ketara di negara kita adalah jumlah tapak pelupusan sanitari dengan fasiliti kawalan pencemaran adalah jauh lebih kecil daripada jumlah tapak pelupusan bukan sanitari. Menurut fakta yang dikongsikan dalam taklimat Jabatan Pengurusan Sisa Perpecahan Negara, daripada jumlah 141 tapak pelupusan masih beroperasi, 116 daripadanya adalah tapak pelupusan bukan sanitari dan hanya 21 adalah tapak pelupusan sanitari, 4 lagi adalah sisa lengai. Masalah ketiga, kos penghantaran sisa pepecah yang tinggi. Tapak pelupusan sanitari baru kebanyakan dibina di kawasan luar bandar. Maka kos penghantaran sampah ke tapak pelupusan bandar akan meningkat. Ini merupakan salah satu faktor kepada tapak pelupusan sampah haram di Malaysia. Kementerian telah pun menetapkan KPS 100 hari untuk menghapuskan longgokan tapak sampah haram sekurang-kurangnya 100. Kita sekarang insya-Allah bakal mencapai target yang telah pun ditetapkan. Kementerian telah merancang pembinaan loji rawatan from waste to energy, from rubbish to gold di negeri-negeri yang menguatkuasakan Akta Pengurusan Sisa Pepecah dan Pembersihan Awam 2007, iaitu di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Pahang, Perlis dan Wilayah Persekutuan Kuala